Speaker. Tuan Speaker, seluruh rakyat Malaysia menunggu rang undang-undang dan pemindahan kepada perlembagaan ini diluluskan hari ini. Tetapi sayangnya ada sebab-sebab yang tertentu yang saya faham dan perlu dihalusi oleh jawatan kuasa kelak, maka ia akan ditunda kepada satu tarikh yang sesuai. Tapi perkara yang mustahak, yang pokok adalah, Datuk Speaker, there is an elephant in the room. Kita sebenarnya bukan tidak tahu bahawa gajah ada di dalam di room ini. Dan ini adalah masalah yang besar, yang kontroversial dari banyak lama. Dan saya hairan ia mengambil banyak masa sampai sekarang baru kita bangun, kita rasa perlu membawa pemindahan kepada perlembagaan. Pada tahun 2020 bulan Julai, saya telah membawa resolusi mengenai memindahkan anti-hopping law ini, dan juga Speaker telah menjalankan bahawa memindah perlembagaan. Dan saya sangat suka hati kerana sekarang perkara itu terjadi, tetapi ini pun telah dilambat-lambatkan. Dan perkara yang berkaitan, Datuk Dr. Seri, adalah kita tahu semua ini adalah disebabkan kerana yang seperti yang dikatakan oleh semua ahli parlimen di sini, di mana tidak ada integriti, tidak ada morality, dan tidak ada fahaman bahawa rakyat memilih seorang bukan atas kepercayaan kepada dia sendiri, tetapi sebenarnya kepercayaan kepada parti politik. The symbol matters a lot. Tetapi ramai di antara ahli parlimen percaya bahawa kekuatan dia, kebolehan dia dan luar biasa. Kalau sedemikian, kita tahu banyak ahli parlimen yang keluar parti, yang hilang deposit semasa pilihan raya yang selepas itu, menunjukkan bahawa ramai di antara rakyat di negara ini, pengundi-pengundi, memberi harapan kepada parti politik. Dan itu adalah prinsip yang sangat mustahak. Datuk dan Bertua, saya percaya satu di antara faktor yang menyebabkan semua masalah sekarang adalah Sheraton Move. Saya tak mau masuk dalam banyak dalam hal itu, tetapi hakikatnya apa yang dibuat di Sheraton Move itu bukan saja tak boleh diterima, tetapi satu perkara yang perlu dikondem sedalam-dalamnya. Kerana orang-orang yang membuat sedemikian adalah orang-orang yang tidak berprinsip, dan saya pun hairan orang-orang hari ini berdiri di sini dan juga terlibat dalam perbahasan. Tidak tahu hala tuju apakah mereka buat semasa Sheraton Move itu yang menguntungkan mereka sendiri dan membawa memacam-macam jawatan, menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Dan saya harap selepas rang undang-undang dan juga pemindahan kepada perlembagaan, ia akan menyekat dan menghapuskan semua kejadian kelakuan yang tidak boleh diterima di arena politik. Datuk yang Bertua, semasa banyak kali saya pergi ke market, ramai di antara orang yang datang ke market menanya saya, apakah asas kita mengundi seorang masuk ke parlimen dan Dewan Undangan Negeri? Dan kenapa dia boleh mengalih ke satu parti ke lain parti sesuka hatinya, tetapi tidak balik untuk mendapat lagi satu fresh mandate? Dan itulah perkara-perkara prinsip yang perlu diambil kira. Dan saya percaya, Datuk Bertua, tiga perkara yang mustahak yang perlu diambil kira adalah dalam menggubalkan rang undang-undang ini adalah prinsip kritikal seperti berikut. Nombor satu, pertama, prinsip undang-undang anti lompat parti harus dirumuskan dari perspektif pengundi. Kedua, perspektif pengundi adalah kritikal. Dan ketiga, keberkesanan sesebuah kerajaan dalam pemerintahan dan pentadbiran amanlah berkait dengan tingkah laku dan integriti ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Mandat kerajaan untuk mentadbir dalam tempoh 5 tahun seperti yang ditetapkan oleh perlembagaan negara haruslah ditegui, diakui dan dipatuhi. Dan ini, dalam hal ini, Datuk Datua,
semasa jawatan kuasa mengadakan mesyuarat, saya cadangkan dua perkara yang lain yang perlu diambil kira. Satu adalah artikel 57(1)B di mana kita perlu to increase the number of deputy speakers dari 2 yang sedia ada ke 3. Jangan kita tak perlu kita membawa pemindahan perlembagaan setiap kali untuk perkara-perkara yang boleh dibuat sekaligus. Saya harap itu boleh diambil kira. Dan kedua adalah artikel 48E, iaitu pada tahun 1957, Dr. Diabtua, kalau kamu seorang ahli parlimen didenda RM2,000 atau dijatuh hukum lebih dari 1 tahun, dia kehilangan kursi. Saya setuju. Tetapi RM2,000 pada tahun 57 pada masa sekarang sangat beza. Seorang guru yang mengajar pada tahun 1957 hanya mendapat RM150. Sekarang sekurang-kurangnya RM5,000-6,000. Dan saya harap perbandingan ini akan diambil kira dan kita perlu meningkatkan wang RM2,000 ini ke satu jumlah yang lebih pada saat sekarang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Kuala